apabila orang Yahudi mengarakkan penjenayah zina di Madinah. Lalu mereka nak cuba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya menghukumkan penjenayah zina ini. Lalu Nabi jawab, aku nak hukum sebagaimana hukum yang ada dalam Taurat. Lalu dibawa kitab Taurat. Nabi tak tahu membaca dan menulis, tetapi di sana ada sahabat-sahabat yang tahu membaca dan menulis. Disuruh baca kitab Taurat. Mereka baca bila sampai pada ayat hudud, ayat yang berkait dengan hudud, mereka tutup dengan tangan. Lalu sahabat yang tahu membaca Taurat suruh angkat tangan mereka, lalu dibaca. Sebenarnya ayat hukum hudud ada dalam Taurat. Mereka sengaja menyembunyikan, tak beritahu kepada orang Islam, kerana menjaga kemewahan dan kesenangan dunia. Takut tak dapat dunia dengan ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak percaya hati dengan kebaikan dan rahmat Islam. Mereka duduk nampak duit dan benda yang bertambung, yang dilonggokkan di hadapan mereka. Ibnu Katsir mengatakan di dalam tafsirnya, ayat ini juga berkait dengan ulama-ulama jahat di kalangan orang Islam. Di kalangan orang Islam ada juga orang alim yang bersekongkol dengan pemerintah, pemimpin kerajaan yang zalim. Mereka menyembunyikan ilmu mereka, menyembunyikan ayat-ayat yang mereka tahu, menyebabkan orang ada sesat. Kepada mereka ni Ibnu Katsir mengatakan perlu dibaca akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man katama syai'an min al-ilmi aljamahu Allah bil jamin min an-nar yaumil qiyamah. Barang siapa yang menyembunyikan sedikit daripada ilmu yang Tuhan beri pada dia, tak beri tahu kepada orang, Tuhan akan simpalkan mulut dia dengan simpal api neraka pada hari kiamat. Ini ditujukan kepada ulama-ulama Islam, ustaz-ustaz, tok guru, orang yang mengaji agama, tapi tidak menyatakan Islam yang sebenar sebagaimana yang ada dalam Quran, sebagaimana yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini orang Islam menghadapi satu lagi ujian. Ujian yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam yang terdiri daripada kuasa-kuasa besar dunia, yang takut dengan adanya kebangkitan Islam yang berlaku dalam dunia Islam hari ini. Oleh kerana mereka merasakan tak boleh nak sekat kebangkitan Islam yang berlaku hari ini. Orang Islam nak juga kepada Islam. Lalu mereka menonjolkan, mengemukakan Islam bentuk baru. Islam bentuk baru. Islam yang tidak ada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Islam yang tidak menutup perkara-perkara maksiat. Islam yang tidak dilaksanakan hukum qisas dan hukum hudud. Islam cukup dengan semayang, puasa, zakat, haji, umrah kalau piti banyak. Tetapi perkara maksiat dibiarkan. Orang murtad tak boleh ganggu. Murtad jangan diganggu. Kerana ini bercanggah, kalau ganggu bercanggah dengan kebebasan beragama. Kerana murtad adalah kebebasan beragama, kata mereka. Bila orang Islam tak membenarkan orang Islam murtad, bermakna orang Islam telah bercanggah dengan hak asasi manusia. Bercanggah dengan hak asasi manusia. Di antara hak asasi manusia itu, kata mereka, ialah kebebasan beragama. Larang orang murtad, menghalang kebebasan agama. Dan kita tengok kerajaan-kerajaan dalam negeri Islam hari ini lock orang murtad. Ikut arahan Amerika, ikut arahan kuasa-kuasa besar dunia. Tak boleh halang orang murtad, biarkan orang murtad. Dalam masa yang sama, mereka menyebarkan agama Kristian, agama yang lain daripada Islam. Agama Kristian, agama yang lain daripada Islam disebarkan kepada orang Islam dengan menggunakan wang duit, menggunakan rawatan perubatan, menggunakan perempuan untuk dikahwinkan, menggunakan segala kesenangan dan kemewahan untuk tarik orang Islam masuk agama Kristian. Berita penangkapan pengembang agama Kristian dari Korea oleh golongan Taliban di Afghanistan disiar seluruh dunia. Taliban telah membunuh 2 orang. Dan dia dapati yang ditangkap ini adalah pengembang agama Kristian yang dimasukkan ke Afghanistan untuk menyebarkan agama Kristian. Kalau di Afghanistan, negeri yang bergolok, di Iraq, negeri yang bergolok, mereka hantar pengembang agama Kristian.
maka bagaimana dengan negeri Islam macam kita yang tak bergolak? Yang suasana aman, sudah tentulah dihantar lebih ramai lagi. Untuk menarik orang Islam supaya menjadi murtad, meninggalkan agama mereka. Jadi murtad ini bukan mesti dengan masuk agama lain. Jadi murtad juga dengan menolak Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Menolak mana-mana hukum yang ada dalam Quran. Dan ulama-ulama mesti berani menerangkan perkara ini. Mereka adalah warasatul anbiya. Mereka adalah waris Nabi-Nabi yang menyambung perjuangan Nabi-Nabi. Kalau mereka tak menerangkan kepada orang ramai, bermakna mereka khianat amanah yang diberi kepada mereka sebagai membawa ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Berbagai-bagai kerja untuk menipu orang Islam dibuat. Setelah tak berjaya nak cari orang Islam masuk Kristian, masuk agama Hindu, agama Buddha, dia bawa cara Islam juga. Islam Hadari. Islam Hadari. Namanya Islam Hadari, tapi murtad dibiarkan, maksiat dibiarkan, munkar dibiarkan. Hukum hudud dan hukum qisas tak dilaksanakan. Walaupun jenayah berlaku dengan banyak, kerana kata mereka hukum qisas dan hukum hudud ini bercanggah dengan hak asasi manusia. Hukum yang keras. Perampok duduk tembok orang, duduk bunuh orang, hak tu tak apa pula. Nak menjalankan hukum Islam, tak boleh. Ini keras. Ini satu hukuman yang sangat jahat. Yang sangat zalim terhadap Islam. Yang jadi masalah, orang Islam tupang tui sama. Orang yang mengaku Islam, tupang tui sama. Dan ulama-ulama membisu, mendiamkan diri. Dan mereka yang mendiamkan diri termasuk di kalangan orang yang disebut dalam ayat ini. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir. Wajah tafsir Ibnu Katsir dan kitab-kitab tafsir yang lain. Walaupun ayat ini sebab nuzulnya berkait dengan orang-orang Yahudi dan Kristian. Ulama usul tafsir mengatakan al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran itu diambil daripada lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus. Tujuan Allah Ta'ala menurunkan Quran menjadi petunjuk kepada orang Islam. Supaya orang Islam jangan jadi macam ulama-ulama Yahudi dan Nasrani. Kalau sekiranya orang Islam, ulama-ulama mereka, ada yang perangai menyembunyikan ilmu, menyembunyikan hukum, tak berani menerangkan kepada orang ramai perkara yang sebenar, ataupun diam duduk saja jadi syaitan bisu. Sebagaimana kata Syekh Ali Daqqaq, as-sakitu 'anil haq syaitanun akhras. Orang yang diam dalam perkara benar adalah syaitan bisu, kata Syekh Ali bin Daqqaq. Diam duduk saja, tak berani nak bercakap. Tak boleh bercakap, jangan bercara orang. Kita bawa diri kita saja. Ini satu ajaran yang salah, yang tak betul, dan Allah Ta'ala melaknat ulama-ulama yang macam ini. Malaikat-malaikat di langit melaknat binatang-binatang yang melata di bumi, yang duduk dalam lubang, ikan-ikan yang duduk di laut, burung yang terbang di udara, melaknat ulama-ulama yang menyembunyikan ilmunya.